Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Maria Azainab binti Rozali, nombor metrik D23115851. Hari ini saya akan membentangkan tentang sebuah perniagaan, iaitu perniagaan kedai kek. Saya akan huraikan secara terperinci langkah-langkah perancangan yang perlu diambil oleh pemilik perniagaan untuk memulakan perniagaan mereka. Sebagai pengenalan, kedai kek merupakan tempat yang menyediakan pelbagai jenis kek dan pastry untuk pelbagai acara atau sekadar untuk dinikmati sebagai makanan ringan. Kedai ini sering menawarkan pilihan yang luas dari kek tradisional hingga kreasi moden, dan kadang-kadang juga menyediakan tempat duduk bagi pelanggan yang ingin menikmati hidangan mereka di tempat lain. Selain itu, beberapa kedai kek juga menawarkan perkhidmatan tempahan khusus untuk acara-acara seperti ulang tahun, perkahwinan atau perayaan lain. Untuk memulakan perniagaan, pemilik perlu mengikuti beberapa langkah penting dalam perniagaan, iaitu buat ringkasan eksekutif. Ini adalah gambaran keseluruhan perniagaan yang mencakupi matlamat dan strategi utama. Yang kedua, terangkan perniagaan. Nyatakan jenis perniagaan, struktur dan bagaimana ia beroperasi. Yang ketiga, senaraikan objektif. Tetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Yang keempat, terangkan produk atau perkhidmatan. Jelaskan apa yang ditawarkan dan keunikan produk atau perkhidmatan. Yang kelima, menjalankan kajian pasaran. Kaji pasaran sasaran dan pesaing untuk memahami keperluan dan peluang. Yang keenam, terangkan strategi jualan dan pasaran. Rancang bagaimana pemilik perniagaan akan menarik dan mengekalkan pelanggan. Yang ketujuh, menjalankan analisis kewangan. Tentukan keperluan kewangan dan sumber pembiayaan. Yang ke-8, buat ramalan kewangan. Sediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk masa hadapan. Yang ke-9, nilai idea perniagaan. Pastikan konsep perniagaan pemilik praktikal dan mempunyai potensi pertumbuhan. Yang ke-10, mulakan bisnes secara part-time. Pertimbangkan untuk memulakan bisnes secara sambil terus berkarya. Gunakan rumah sebagai operasi perniagaan. Mulakan operasi dari rumah untuk mengurangkan kos sewa dan operasi. Yang ke-12, perniagaan berasaskan kemahiran. Kenal pasti kemahiran atau hobi yang boleh dijadikan asas perniagaan. Yang ke-13, daftar perniagaan. Pastikan mendaftar perniagaan dengan pihak berkuasa yang relevan untuk mengelakkan isu legal di masa hadapan. Yang ke-14, sediakan ruang kerja jika perniagaan berkembang. Yang ke-15 dan yang terakhir, idea. Cipta idea yang berkualiti, idea perniagaan inovatif dan yang menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ifah Yudina Mazni binti Fadli Hisham, matrix number D23216004. Soalan 2. Sila nyatakan mana-mana 5 unit yang diperlukan dalam perniagaan mereka dan terangkan tugas unit-unit tersebut secara terperinci. Unit pertama, asas pengurusan. Fungsi-fungsi pengurusan terbahagi kepada 4, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Terdapat beberapa peranan pengurus, iaitu pengurus berperanan sebagai tunggak, berperanan sebagai pemimpin, berperanan sebagai pegawai perhubungan, peranan sebagai jurucakap, peranan sebagai perunding dan akhir sekali peranan sebagai pencetus idea. Kemudian terdapat juga evolusi teori pengurusan. Yang pertama, dari segi perspektif klasikal. Kedua, perspektif manusia. Ketiga, perspektif pengurusan kuantitatif. Dan akhir sekali, perspektif kontemporari. Unit kedua, perancangan. Terdapat beberapa jenis perancangan, termasuklah yang pertama, perancangan format.
iaitu deskriptif, belanjawan dan grafik. Perancangan hierarki pula mempunyai pelan strategik, pelan taktikal dan pelan operasi. Akhir sekali, perancangan kekerapan penggunaan yang terdiri daripada sekali guna dan perancangan tetap. Antara kelebihan perancangan termasuklah menghasilkan usaha intensif ke arah objektif organisasi, mewujudkan usaha berterusan di kalangan pengurus dan hierarki organisasi, menerangkan hala tuju organisasi kepada pengurus-pengurus dan pekerja-pekerja. Kemudian kelemahan perancangan termasuklah mengekang perubahan yang berlaku dalam organisasi, kemudian memisahkan antara perancang dan pelaksana. Unit ketiga, pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan yang rasional mempunyai 6 langkah, iaitu mentakrifkan masalah-masalah. Yang kedua, mengenal pasti kriteria pengurusan. Kemudian memperuntukkan pemberat untuk setiap kriteria. Menjana alternatif-alternatif, menilai alternatif-alternatif dan akhir sekali memilih keputusan yang optimum. Terdapat juga batasan-batasan dalam pembuatan keputusan rasional, termasuklah kesilapan umum, kerasionalan terbatas dan akhir sekali persekitaran berisiko. Unit seterusnya, unit 4, iaitu reka bentuk organisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, termasuklah strategi-strategi organisasi, saiz, teknologi dan akhir sekali faktor-faktor persekitaran. Yang kedua, mereka bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi boleh diwujudkan berdasarkan jenis-jenis penjabatanan. Penjabatanan terbahagi kepada 5, iaitu fungsian, produk, matriks, geografi dan pelanggan. Unit yang terakhir iaitu kepimpinan. Kepimpinan strategi merujuk kepada kecekapan seorang pemimpin dalam membuat ramalan, mengekalkan kefleksibelan, pemikiran secara strategik, mempunyai idea-idea berwawasan dan akhir sekali bekerjasama dengan orang lain dalam membentuk masa depan yang positif untuk organisasi. Kepimpinan strategik juga merujuk kepada cara pemimpin-pemimpin mampu untuk mengubah sikap pekerja-pekerja dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Ahmad Deni Syakim bin Ahmad Nazri dari kumpulan 10 ingin membuat pembentangan mengenai topik kami. Saya diberikan untuk menjawab soalan nombor 3. Soalan nombor 3 bertanyakan tentang huraikan peranan yang perlu dilakukan oleh para usahawan tersebut sebagai seorang pengurus. Okey, sebagai seorang pengurus, para usahawan perlu melaksanakan beberapa peranan penting untuk memastikan perniagaan berjalan lancar. Okey, antaranya seperti nombor 1, perancangan dan pengurusan kewangan, merancang bajet, menguruskan inventory dan memantau aliran tunai. Okey, nombor 2 pula, pembelian dan stok kek. Oleh kerana dia sebagai seorang pengurus kedai kek, memilih pembekal, menguruskan pembelian bahan-bahan dan mengawal stok kek. Yang ketiga, pengurusan pekerja, merekrut, melatih dan menguruskan pasukan pekerja untuk memastikan kualiti dan produktiviti. Yang keempat, pemasaran dan promosi, merancang strategi pemasaran. Oleh kerana dia perlulah bijak dalam mencari dan mengeluarkan idea untuk bagaimana hendak menarik pelanggan datang ke kedai dia dan membeli barangan-barangan dan produk daripada kedai dia. Membuat promosi dan menjalankan aktiviti pemasaran digital ataupun tradisional.
Okey. Seterusnya, yang kelima. Perundangan dan kepatuhan. Ia hendaklah mematuhi semua undang-undang perniagaan dan peraturan kesihatan dan keselamatan makanan. Yang keenam. Pelanggan dan perkhidmatan. Menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti tinggi. Mendengar maklum balas pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Inovasi yang ketujuh. Menginovasikan produk, mengembangkan resepi dan menu baru serta mencari peluang untuk mengembangkan produk ataupun perkhidmatan. Yang ke-8 pula, analisis prestasi, menganalisis jualan, untung rugi dan kaji selidik untuk membuat keputusan perniagaan yang berinformasi. Okey. Itulah yang serba sedikit yang saya dapat ceritakan mengenai soalan yang saya diberikan. Sebagai kesimpulan, kedai kek memainkan peranan penting dalam menyediakan kegembiraan dan kemanisan dalam kehidupan kita. Dengan pelbagai pilihan kek dan pastry yang ditawarkan, kedai kek bukan sahaja menjadi tempat untuk mencari kek yang sesuai untuk acara khusus, tetapi juga sebagai destinasi untuk menikmati makanan ringan yang lazat. Kedai kek juga sering menjadi tempat berkumpul untuk menyenangkan, di mana orang dapat berkongsi momen dan mencipta kenangan bersama keluarga dan rakan-rakan. Dengan perkhidmatan yang ramah dan produk yang berkualiti, kedai kek akan terus menjadi sebahagian daripada tradisi budaya dan sosial kita. Okey, kesimpulannya, secara keseluruhan, para usahawan yang ingin membuka kedai kek perlu berperanan sebagai pengurus yang efisien dalam perancangan kewangan, pengurusan stok, perekrutan pekerja, pemasaran, kepatuhan undang-undang, perkhidmatan pelanggan, inovasi produk dan analisis prestasi. Melaksanakan peranan-peranan ini dengan baik akan membantu memastikan kejayaan dan pertumbuhan perniagaan kedai kek mereka. Seterusnya, dengan melaksanakan peranan-peranan ini dengan cekap, pengurus kedai kek akan dapat membawa perniagaan ke arah kejayaan. Sekian, terima kasih dari saya.